Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Malaysia DPPM ke-61 membuka tirai hari ini dalam suasana norma baru di Pusat Tarbiyah Islamiah Kelantan, Putik. Sudah tentu wadah kali ini akan digunakan sebaik mungkin oleh pemuda PAS sebelum menjelangnya kemuncak Muktamar Tahunan PAS ke-66 esok. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama rakan setugas Hasimi Muhammad yang kini berada di Pengkalan Cepa. Silakan Hasimi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih rakan setugas di Bukit Kewangan hari ini. Muktamar Tahunan PAS kali ke-66 membuka tirai dengan Muktamar Dewan Pemuda PAS Malaysia, yang mana ia cukup signifikan kalau kita lihat kepada Muktamar Tahunan PAS itu sendiri. Setahun usia genap muafakat nasional, pastinya berbagai usul akan dibincangkan dalam sesi perbahasan pemuda hari ini. Dan kita menjagakan juga beberapa tumpuan akan terus diberikan perhatian untuk hari ini. Dan untuk kita melihat kepada jangkaan perbahasan usul melibatkan pemuda PAS hari ini bersama dengan Esro Awani, ketika ini Timbalan Dewan Pemuda PAS Malaysia Ahmad Fazli Sa'ari. Terima kasih Tuan kerana bersama dengan Esro Awani. Jadi kalau kita melihat kepada Muktamar kali ke-66 ini, pastinya ia cukup signifikan kepada ahli PAS itu sendiri, dan juga bagaimana parti Islam ini mahu menyuntik semangat pada pemuda khususnya ke arah untuk mempersiapkan parti ini menjalan dengan PRU ke-15. Bagaimana Tuan boleh komen sedikit? Assalamualaikum. Pertamanya terima kasih kepada Astro Awani di atas kesudian untuk menemui ramah saya. Muktamar pada kali ini merupakan muktamar yang sangat penting bagi PAS kerana ia merupakan muktamar kali yang pertama selepas kita membentuk kerajaan bersama Perikatan Nasional. Jadi muktamar pada kali ini adalah muktamar ketika kita sudah menjadi kerajaan. Maka di sinilah bagaimana idea-idea dan juga sumbang sarang yang sepatutnya dilontarkan dalam bentuk kita sudah menjadi kerajaan. Yang kalau sebelum daripada ini mungkin kita melihat ketika PAS menjadi pembangkang, kita mempunyai banyak pandangan-pandangan yang kritikal, idea-idea yang kita ingin kemukakan kepada kerajaan. Tetapi pada hari ini ia cukup berbeza kerana sudah tentu kita perlu memikirkan bagaimanakah untuk melaksanakan idea tersebut sebagai sebuah kerajaan yang sudah pun memerintah, bukan sebagai sebuah bangkang sebagaimana biasa. Jadi melihat kepada itu, aspek itu pastinya dari sudut prestasi pemimpin PAS khususnya berada dalam jemaah menteri akan juga menjadi fokus kepada pemuda. Bagaimana kalau kita melihat kepada itu akan disentuh juga dalam perbahasan usul hari ini? Saya melihat bahawa prestasi menteri juga adalah merupakan satu perkara yang mungkin akan disentuh oleh para perwakilan yang akan menyertai perbahasan pada hari ini, kerana ia merupakan suatu petanda atau suatu KPI yang cukup dilihat oleh rakyat pada hari ini. Rakyat ingin melihat apa yang berjaya dicapai oleh para menteri yang dilantik oleh kerajaan yang menyertai kabinet, 3 orang menteri penuh dan 5 orang timbalan menteri. Bagaimanakah mereka boleh menyumbang kepada negara dalam memberikan keyakinan kepada rakyat supaya rakyat melihat kalau PAS diberikan peluang untuk memenangi PRU 15 ini, maka insya-Allah PAS boleh melaksanakan dengan lebih baik daripada apa yang berlaku pada hari ini. Jadi kalau kita melihat kepada semalam, sedikit mencetuskan tumpuan apabila PAS tidak diberikan kerusi dalam pilihan raya negeri Sabah. Maka akan juga timbul di media sosial bahawa ketidakpuasan dalam kalangan ahli PAS. Jadi kita mahu lihat dari sudut akar umbi itu, adakah isu ketiadaan kerusi di PRN Sabah ini akan disentuh dalam perbahasan nanti? Saya melihat bahawa kekecewaan ahli-ahli PAS ini bukan satu rekaan. Ahli PAS sudah tentunya kecewa dengan apa yang berlaku di Sabah apabila tidak diperuntukkan walaupun satu kerusi pun untuk bertanding di bawah nama Muafakat Nasional maupun Perikatan Nasional. Tetapi alhamdulillah kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden PAS pada sebelah petang semalam memberikan suatu penyelesaian kepada ledakan perasaan yang dialami oleh PAS. Dan sebagaimana biasa, ahli-ahli PAS adalah merupakan ahli yang cukup berdisiplin, dan walaupun dilihat perkara ini mungkin tidak disenangi oleh ahli PAS, tapi saya yakin bahawa ia tidak menjadi suatu isu yang besar kerana Tuan Guru Presiden sendiri telah memberikan isyarat supaya pada pilihan raya negeri pada kali ini kita memberikan peluang berrakan-rakan dalam Perikatan Nasional membuktikan kemampuan mereka untuk memastikan Sabah tidak dikuasai oleh Pakatan Harapan, yang sudah tentu kita melihat kalau ditawan oleh Pakatan Harapan mudarat dan bahayanya jauh lebih besar. Jadi ini mungkin soalan terakhir, kita memfokuskan kepada setahun gabungan
kawan politik PAS dengan UMNO itu sendiri. Bagaimana kalau kita lihat daripada sudut kesepakatan diterima di peringkat akar umbi, kalau boleh dijelaskan, kerana ada juga cakap-cakap mengatakan di pihak akar umbi itu timbul tidak kepuasan dalam kalangan bahawa gabungan ini, kerana kita faham kalau ikutkan sejarah mungkin sukar untuk PAS menerima gabungan dengan UMNO, namun kita sedar bahawa perubahan semasa membuatkan parti Islam ini memilih untuk bergabung dengan UMNO. Jadi bagaimana kalau lihat dari sudut akar umbi itu, adakah ia menerima sebaik mungkin gabungan Mufakat Nasional ini? Walaupun PAS dan UMNO telah pun bertembung dengan masa yang cukup lama, tetapi ekoran daripada kemenangan Pakatan Harapan yang memperlihatkan bahawa rakyat jelas melihat bahawa gabungan Pakatan Harapan itu jauh lebih bahaya, justru penyokong ataupun ahli-ahli PAS dan UMNO dapat melupakan sengketa yang telah pun dialami pada selama ini. Dan muktamar pada kali ini diadakan di Kelantan. Di Kelantan yang telah dikuasai oleh PAS yang genap pada tahun ini 30 tahun, bermula tahun 1990. Artinya pertembungan di antara PAS dan UMNO cukup signifikan di Kelantan. Tetapi walaupun di Kelantan, negeri yang paling kuat bertembung ini pun, tetapi di peringkat akar umbi kita melihat ia boleh diterima dengan baik. Cuma sedikit sebanyak apabila kita menyentuh tentang rundingan, tentang gabungan, sudah tentu ada give and take, sudah tentu ada bagi, sudah tentu ada benda yang kita terpaksa berikan, ada benda yang terpaksa kita korbankan. Jadi soal tidak puas hati itu sentiasa timbul dan sentiasa insya-Allah boleh diselesaikan. Dalam rumah tangga, kalau saya boleh ambil ibarat sekalipun, dalam rumah tangga sekalipun, walaupun perkahwinan telah mencecah 20 tahun, 30 tahun, tapi sudah pasti di sana ada sedikit sebanyak isu-isu yang perlu dirundingi setiap masa, memastikan kerukunan itu sentiasa berjalan. Yang penting saya yakin kalau perundingan, perbincangan sentiasa diadakan dengan cukup harmoni, ia tidak ada masalah yang besar. Terima kasih. Itu dia Timbalan Dewan Pemuda PAS Malaysia Ahmad Fadli Syahari, dan pastinya kita akan bawakan perkembangan semasa mengenai sidang muktamar tahunan PAS kali ke-66 ini terus dari Astro Awani dan astroawani.com. Untuk jam ini kembali pada rakan setugas di Bukit Kewangan. Baik, terima kasih Hasimi atas perkembangan itu.